bagi membuka majlis kita malam ini sama-sama kita membuka pembacaan kitab Al-Fatihah. Yang bersaudara Ustaz Muhammad bin Ahmad selaku pengurusi Ruang Asisi Islami Kedua, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ilyas Ismail selaku bersama rukunan kita pada malam ini, barisan ahli jawatan kuasa Ruang Asisi dan Imam dan Babidan, serta yang amat dikasihi muslimin muslimat para jemaah Ruang Asisi Islami Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan Islam kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berkumpul di surau Al-Qudsi pada kedua bagi mengikuti satu majlis ceramah sempena Al-Isra wal Mi'raj pada tahun 1443 Hijrah. Jadi insya-Allah pada malam ini kita berbesar hati dengan kalian Fadhil Ustaz Ilyas Ismail. Kita sudi hadir dan juga sudi untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. InsyaAllah Fadhil Ustaz akan mengupas seperti tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. InsyaAllah dia menjadi satu ulang kali pada kita sekolah pada peristiwa 100 tahun kita dengar cerita yang InsyaAllah nak jadikan dia sebagai satu sumber ilmu dan juga belakang bagi kita insyaAllah. Jadi tanpa meninggalkan masa lagi, saya ingin mempersilakan Fadhil Ustaz untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita pada malam ini dapat dipertemukan di Surau Mukhlisin, Taman Pelangi Semenyih 2. Terima kasih saya ucapkan pengurusi dan ahli jawatan kuasa surau dan seterusnya pada sidang jemaah, dan juga tak dilupakan pada penonton-penonton, pelayar-pelayar yang menyaksikan walau di mana sahaja anda berada. Moga-moga semuanya dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah malam ini dengan tajuk atau bertemakan Isra wal Mi'raj. Seperti yang tuan pengurusi majlis sebutkan sebentar tadi, peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang saban tahun kita dengar. Dan bukan saban tahun saja, memang kita daripada kecil lagi kita duk dengar peristiwa ataupun kejadian ini ataupun mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Isra wal Mi'raj ini dari kecil. Itu pun kalau mak bapak kita bawa ke surau, dengarlah daripada kecil, ataupun daripada kecil memang duk dengar corong-corong radio ceramah pasal Isra Mi'raj. Tapi kalau mak bapak tu lebih suka dengar Pok Ye, pakai tak dengar lah kita. Mau dangdut, mau lagu Memori Daun Pisang, pakai tak dengar lah Isra Mi'raj kita. Malam ni baru pertama kali dengar. Jadi insya-Allah pada kesempatan malam ini akan saya nak kongsikan beberapa perkara-perkara penting yang tidaklah menceritakan semua sekali perjalanan Nabi SAW dalam Isra Mi'raj. Sebab mengikut pengalaman saya, mana-mana penceramah yang kalau dia cerita semua perjalanan Isra Mi'raj daripada awal Nabi bergerak, terbang, naik ke langit sampai ke balik semula, biasanya penceramah tu takkan dipanggil lagi dah. Pasal modal dia habis lah.
Habis dah modal dah. Ilmu dia habis dah. Habis kat situ kan. Jadi tak payahlah cerita semua. Cerita sikit-sikit jadilah. Lain tahun panggil lagi. Tu strategi. Jangan cerita semua. Cerita semua bukannya ingat semua pun. Yang sikit ni pun belum tentu nak ingat lagi. InsyaAllah malam ini saya nak bawakan kepada muslimin muslimat semua beberapa i'tibar dan pelajaran penting yang dapat kita ambil menerusi peristiwa Isra wal Mi'raj ini. Pertama, muslimin muslimat kita semua kena tahu bahawa peristiwa ini merupakan peristiwa yang tidak boleh sama sekali ada orang yang mengatakan bahawa kejadian ni sungguh ke ni. Ada orang nak mempertikai, menafi, tak boleh. Sebab kejadian Isra Mi'raj ini ia telah pun diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang cukup ramai, iaitu seramai 26 orang. Maka kalau dah 26 orang sahabat-sahabat besar Nabi yang meriwayatkan tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj ini, mustahil sahabat Nabi nak berbohong, berpakat untuk nak menipu. Pasal seorang demi seorang kalau cerita, jalan dia sama. Dia kalau orang menipu, seorang dua boleh pakat, mari masuk ketiga, jalan cerita dia jadi lain. Yang nombor dua tadi kata lain. Ni tak. Story dia sama 26 orang sahabat ini. Menunjukkan apa? Ia adalah memang kisah peristiwa really punya, betul-betul reality punya, benar-benar berlaku dan terjadi. Itu. Malah lebih menguatkan lagi, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran, iaitu surah Isra ayat 1. Mana-mana tuan-tuan dah biasa menghafal ayat ni, marilah kita baca sama-sama, ambil keberkatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestin, yang kami berkati sekelilingnya Palestin atau Masjidil Aqsa itu untuk nak memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Surah Isra ayat 1. Secara mudah faham, Isra ini adalah perjalanan yang melibatkan jarak perjalanan di bumi, Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, dan beberapa lokasi-lokasi yang lain lah, Bukit Tursina, Baitul Laham, itu dan ada lagi lah. Itu namanya Isra. Daripada bumi naik ke langit atau ke Sidratul Muntaha, Hadratul Quddus, sampai bertemu Allah Ta'ala, itu namanya Mi'raj. Isra, Mi'raj. Mi'raj itu maknanya apa? Mendaki, manjat, mendaki. Mi'raj. Sebab itu kita semayang, macam kita kan semayang kan, as-salatu mi'rajul mu'min. Semayang itu pendakian orang beriman. Kita punya semayang kita ni selama ni lah, yang subuh sampai ke isyak tu, mi'raj orang beriman adalah pendakian orang beriman. Mendaki, naik ke mana? Membawa diri dan hati, jiwa, raga menghadap Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau kalimah Isra kita jumpa pada ayat 1 surah Isra. Kalimah Mi'raj ni tuan-tuan jumpa kat mana? Kalimah Mi'raj. Ini kalau ada orang belajar agama dengar, tak dengar, celup-celup je dengar. Kalau orang orientalis ke mana, orang nak musuh-musuh dia, test kita. Okeylah, you cakap you punya Isra ada cerita. Mi'raj mana? Mana bukti Mi'raj? Mi'raj. Jawapannya ada. Bukan jauh pun, dalam Quran juga. Iaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى. Dan sungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa yang sebenar sekali lagi. Dulu bila? Mula-mula bila?
Masa peristiwa wahyu, wahyu pertama mula-mula tu Nabi menggigil, besar sangat malaikat Jibril. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, malaikat ni istimewanya dia para malaikat, dia makin adik makin besar. Dia malaikat, dia makin adik makin besar, makin junior makin besar. Dia macam malaikat yang antara malaikat-malaikat besar lah. Malaikat hamlatul arash, malaikat pemegang arash. Itu ada tu dalam Quran, Allah ada sebut. Dia tugas dia memegang arash. Besar malaikat tu. Tapi malaikat tu istimewa sikit lah. Dia punya sayapnya, besarnya itu besarlah, panjang. Kan nanti tak jadi surah merah pula, tajuk malaikat pula. Lain tahun lah panggil lah pula lain kali, cerita pasal malaikat pula. Tapi macam tu lah, dia makin adik dia makin besar. Macam kita lah kadang adik-beradik kan, mari sepupu, mari jiran-jiran datang tanya, tu yang bawa air tu siapa tu? Tu yang sulung. Yang nombor 2 tu celah pokok tu. Kecil je. Mana yang bongsu mana? Tu nampak tu. Nak masuk rumah kena tunduk. Adik paling bongsu paling besar, entah apa dia makan tak tahu. Dia macam tu. Dia makin adik, itu malaikat lah. Lagi adik dia lagi besar. Panjang cerita. Kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi kita rupa malaikat Jibril yang sebenar-benar rupa sebenar dia di sisi Sidratul Muntaha pada malam Mi'raj, yang mana sisi Sidratul Muntaha itu terletaknya syurga Jannatul Ma'wa. Surah An-Najmi ayat 13 sampai ayat 15. An-Najmi ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ini sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, setiap langkah perjalanan Nabi dengan menunggang buraq yang ditemani oleh malaikat Jibril sampailah naik ke langit bertemu Allah, semuanya itu ada banyak sekali pelajaran dan iktibar yang boleh diambil. Banyak sekali. Apa antaranya? Pertama sekali, hari ini kita boleh ambil iktibarlah beberapa perkara yang boleh kita pelajari bersama. Yang pertama sekali adalah seorang hamba Allah mampu untuk nak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bila naik ke langit saja sampailah satu kawasan disebut Al-Mustawa, yang mana pada kawasan tersebut malaikat Jibril sendiri pun surrender dah. Sampai sini ya, dia pun tak boleh pergi lagi dah. Akan tetapi Nabi boleh lagi lepas pada itu. Boleh lepas pada itu lagi. Ini pun satu pelajaran juga boleh kita ambil. Manusia kalau dia bagus, kalau dia baik, lagi baik daripada malaikat. Tu orang kata baik kalah malaikat. Itulah tu manusia lah, kalau dia baik kalah malaikat tu darjat dia. Tapi kalau dia teruk, dia buruk, jahat, zalim, ulaika kal an'am bal hum adall. Tuhan kata lagi teruk pada binatang. Teruk daripada binatang lagi kalau manusia lah. Kalau dia elok, dia baik, dia soleh, kalah malaikat. Tapi kalau dia jahat, teruk pada binatang lagi lah. Itulah manusia berada di antara tengah-tengah. Itu dia. Jadi sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dapat naik saja ke kawasan yang malaikat pun tak dapat tempuh, maka Nabi kita berpeluang untuk berbicara, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkanlah perbahasan sama ada Nabi benar-benar melihat Allah secara langsung ataupun tidak melihat secara langsung tu, kita tinggalkanlah perbincangan itu ke tepi. Yang lebih alim, lebih pakar, lebih bijak untuk nak membicarakannya. Bagi kita memadailah Nabi dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalam pertama Nabi ketika dapat bertemu Allah, apa mulut Nabi mula-mula cakap bila dapat berdialog dengan Allah? Apa dia? Kalam pertama Nabi cakap apa? Mestilah bagi salam kan? Mesti bagi salam. Tapi kalau bagi salam dengan Allah Ta'ala ni takkan sama macam bagi salam dengan manusia. Assalamualaikum Allah. Takkan macam tu bunyi. Ayat macam mana?
Nabi memberi salam dah. At-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibat. At-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibat. Itu Nabi sebut. Kemudian Allah Ta'ala pun jawab tu salam tadi tu. Macam kita lah sama manusia, bukan sama manusia, maknanya kita kan kalau manusia dengan sama manusia ada salamnya tu, tapi bahasa kita kalau dengan orang yang ada pangkat tinggi ni kan dia ada protokol sikit. Kita sama masyarakat rakyat kita ini, kita kata apa? Terima kasih. Dengan ke bawah duli yang maha mulia tuanku, kita tak sebut terima kasih, kita panggil apa? Menjunjung kasih. Kasih juga, tapi dia ada protokol sikit lah. Menjunjung kasih. Teringat dulu kawan-kawan duk cerita lah, di istana orang yang dapat pingat kan, yang sempang-sempang betul kan, dapat pingat darjah kebesaran semua tu, dia orang kan biasanya akan ada raktai, rehearsal. Maknanya seorang-seorang kan ada istiadat tu kan. Jadi masa dia orang duk praktis-praktis tu, jadi marilah kawan-kawan kita yang macam kita, kebanyakan orang Melayu ni tak ada masalah. Kita kan biasa tengok cerita hantu Piramli dulu ni, nampaklah sikit bahasa ampun patik-patik ampun apa semua gitulah. Jadi kawan-kawan kita lah, kawan-kawan kita ni yang bukan Melayu lah, dia nak berlatih tu dia lain sikit lah bunyi. Ada seorang ini, kalau tak salah saya, dia orang Cina. Dia ambil pingat tu pun on behalf mendiang suami dia. Suami dia meninggal, dia on behalf suami dia nak ambil. Kawan tak biasa lah dengan istana-istana ni, cakap-cakap biasa je, sekali kena cakap menjunjung kasih. Menjunjung kasih. Duk praktis tu masa hari raktai, menjunjung kasih tuanku, menjunjung kasih tuanku, menjunjung kasih tuanku, menjunjung kasih. Dia menjunjung kasih tuanku. Esoknya hari, memang hari kejadian, hari sebenar, tuanku dah depan mata dah ni, sampai giliran dia. Tuanku Sultan kan kadang dia nak sembang dengan rakyat dia, nak beramah mesra, dia duduk sembang dah, janganlah sebut yang lain. Sampai depan tuanku tanya, awak tinggal di mana? Sudah, awak tinggal di mana? Aku tak prepare pula jawapan tu. Padahal jawab je lah, duduk mana? Duduk Kelang ke, duduk Banting ke, duduk Balakong ke, cakap je lah. Dia pun lupa dia duduk mana. Pasal menjunjung kasih. Aduh, aman aku duduk. Dia pun lupa duduk mana. Agaknya lah dia dapat jawab jugalah, bila lama sangat. Dia jawab, katakanlah dia duduk di Kelang ke apa kan, Pandamaran ke apa, dia sebut lah. Jawab, dia beritahu lah duduk mana. Okey lah. Jadi tuanku pun bagilah pingat tu kat dia. Dapat pingat. Thank you Thank you. Mana awak punya menjunjung kasih mana? Hai awak lupa itulah dia. Jadi maknanya protokol dengan orang yang kenamaan VVIP ni pun ada bahasanya. Apatah lagi kita bukan lagi dengan manusia, dengan zat yang maha agung, dia ada ayat dia. Kata Nabi, at-tahiyyatu lillah was-salawatut thayyibat. Allah Ta'ala pun menjawab salam Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah Ta'ala jawab salam Nabi tu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni jenis sayangkan umat dia. Nabi ni dahlah Nabi tak pernah jumpa kita. Dia sayangkan umat dia. Dia nak kalau boleh dalam salam tu, umat dia ada sekali dalam salam tu, maka Nabi memberikan lagi salam. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tu dia. Maknanya seolah mewakili ibadillahi salihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa? Kita semua. Tadi kan seolah daripada Nabi pada Allah Ta'ala. Sekarang ni Nabi dan semua orang soleh ni pada Allah Ta'ala. Dan tak dilepaskan peluang juga, para malaikat pun mengungkapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Jadi kalau tuan-tuan perasan, kalimah-kalimah yang saya kongsikan ini akhirnya telah pun diabadikan menjadi salah satu daripada bacaan dalam solat kita, iaitu ketika mana? Tahiyat. Itulah dia sejarah cerita dia. Apa poin yang saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan semua? Seorang hamba Allah, dia memang kena senantiasa bersembang-sembang dengan Allah Ta'ala. Kena. Cuma dalam konteks kita pada dunia hari ini, cara kita nak bersembang dengan Allah itu bagaimana? Solat ataupun semayang. Kalau tuan-tuan perasan, semayang kita ini daripada awal sampai ke habis semuanya bercakap dengan Allah. Semua bercakap dengan Allah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sami'allahu liman hamidah, sampailah assalamualaikum, habis semayang. Semuanya kita sedang bersembang-sembang dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma sekadar peringatan mesra. Nak bagi tahu pada tuan-tuan semualah, ada sikit pesanan kita nak bagi tahu. Kita pula, kalau tadi bab semayang, sekarang bab masuk dalam rumah Allah. Masuk saja kita dalam surau Mukhlisin ini juga sebenarnya masjid. Ini juga sebenarnya apa? Ini masjid sebenarnya. Mana ada istilah al-surau? Al-surau, mana ada al-surau? Al-surau ni orang Melayu kita je. Tuan-tuan pernah pergi Tanah Harap, tanya dia, ya haji, surau. Ada surau mana surau? Mana dia faham surau mana surau? Ada yang mengatakan surau ini datang dari perkataan syura. Syura tempat bermesyuarat. Asal mesyuarat masa waktu semayang bagus juga buat semayang sini. Terus jadi surau. Agaknya lah kot, tak tahulah mana ustaz dapat, Google. Tak tahu, saya tak tahu itu cerita nak. Mungkin ada benarnya. Tapi macam mana pun, kalau tempat ni dah diwakafkan, dikhususkan untuk semayang, maka ini masjid lah kalau ikut. Boleh tak nak niat tahiyatul masjid ataupun masuk solat sunat tahiyatul masjid? Boleh lah. Mana ustaz ini surau, tahiyatul surau. Kau jangan masuk air sangat bang, sekarang ni musim banjir. Kau yang banjir pula kepala tu. Masuk dalam surau atau masuk dalam rumah Allah, semayang sunat 2 rakaat dulu. Itu adab. Ingat, rumah Allah ni bukan rumah bapak kita. Rasa nak masuk, nak duduk, nak keluar, nak tinggal selipar sebelah sana. Kalau ikut ni jalannya jauh, keras. Tanda dunia nak kiamat. Nabi kata manusia menjadikan masjid turuqa. Apa makna turuqa? Shortcut. Jangan. Rumah Allah ni dia ada undang-undang dia. Termasuklah kita masuk, bagi salam pada pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini siapa? Allah. Cara bagi salam pada rumah Allah ni macam mana? Apa dia? Ya, solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat tu cara bagi salam pada Allah Ta'ala sebagai pemilik rumah ini. Cuma ustaz macam mana? Kami sampai-sampai ada ceramah, ada kuliah. Jadi nak dengar kuliah lu ke nak mayang dulu ni? Macam mana tu? Mohon pencerahan. Copy paste dari grup sebelah. Jawapannya apa? Duduk dengar ilmu ke semayang sunat? Mana tuan-tuan? Angguk pun tak, geling pun tak. Bulat mata tengok ceramah. Mulut tutup belaka dah. Tak tahu jawab ke tak? Tak tahu jawab ke tak? Jadi jawapannya apa? Tak dengar? Apa? Ya, macam mana sekalipun solat sunat 2 rakaat dulu. Berdasarkan peristiwa yang pernah berlaku kepada sahabat Nabi SAW bernama Sulaiq radhiyallahu an. Nabi tengah duduk berkhutbah. Nabi tengah khutbah, dia masuk, duduk terus. Nabi suruh bangun dan solatlah 2 rakaat. Wa tajawaz, dan ringkaskan semayang kamu itu. Janganlah semayang sunat sampai habis khutbah.
Khutbah habis duk mayang lagi. Lama sujud. Janganlah. Ringkaskan. Ni nak dengar kuliah ni, nak dengar ceramah ni, nak dengar khutbah ni, jangan panjang-panjang kan. Syarat cukup, lepas syaratnya 2 rakaat bangun. Itu. Jadi ini cara kita beradab dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi pada malam Isra Mi'raj, Nabi pun bagi salam pada Allah, kita pun ada cara bagi salam pada Allah, solat sunat 2 rakaat. Boleh tuan-tuan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa Isra wal Mi'raj juga kita telah pun dihidangkan, iaitu antara peristiwa atau kejadian pelik yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ianya berlaku. Apa dia tuan-tuan? Kejadian apa? Apa yang berlaku apa dia? Iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan dengan nabi-nabi Allah yang senior-senior, yang kata orang apa ya, yang terlebih dahulu hidup berjuang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah keseluruhan para nabi ramai 124,000 orang. Jumlah keseluruhan nabi. Ada yang nabi-nabi itu kita pernah dengar namanya, dan ada yang kita pun tak pernah dengar nama. Nabi Samuel, pernah dengar? Nabi Syam'un, pernah dengar? Syam'un Al-Ghazi, pernah dengar? Tak pernah dengar? Nabi Daniel, pernah dengar? Nabi Daniel. Nabi Uzair, pernah dengar? Dan ramai lagi nabi-nabi yang kita tak pernah dengar nama. Tetapi daripada jumlah 124,000 para nabi, ada 312 orang para rasul. Dan daripada 312 rasul itu 25 rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala abadikan nama-nama mereka dalam Quran. Dan antaranya mereka inilah juga yang Allah Taala temukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj. Kalau ditanyakan sebenarnya apa hikmah di sebalik Allah Taala temukan balik nabi kita dengan nabi-nabi yang senior-senior ni, tujuan dia apa? Apa hikmah dia? Hikmah dia apa? Sikit sebanyak Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi semangat pada nabi kita. Sebab kalau tuan-tuan tengok dalam Isra Mi'raj ni, kenapa nabi dibawa berjalan oleh Allah Taala bercuti-cuti malam ini? Pusing tengok keadaan manusia yang macam tu, tengok keadaan kejadian pelik-pelik ni semua naik ke langit. Apa tujuan sebenarnya Allah Taala bawa nabi kita ni? Antaranya adalah Allah nak bagi kerehatan pada jiwa nabi. Nabi kan baru kematian isteri tersayang, Siti Khadijah. Orang panggil apa? Soulmate. Pembakar semangat jiwa, meninggal dunia. Maknanya selama ni kalau tension ke stres ke mana pun balik cerita dengan orang rumah lah. Macam tuan-tuan je nak tension cerita kat siapa? Cerita kat orang rumah okey tak? Ke lagi tension? Abang tak ada cerita lain itu, abang jantan kot. Semua benda nak cerita, letih. Tak jadi soulmate macam ni. Kan? Baik tu, dahlah kematian isteri tersayang, bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib kan? Abu Talib yang senantiasa orang kata duk payung Nabi lah, duk payung Nabi selama ini, meninggal dunia. Dan sebenarnya Abu Talib ni meninggal dunia yang Nabi sedih sangat pasal apa? Sedih sangat sebab tidak mengikut syahadah bersama dengan Nabi. Itu aja. Nabi jadi macam terkilan. Maka daripada situlah menjadi satu dalil, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad takkan boleh bagi hidayah pada orang. Yang kamu boleh buat dakwah, hidayah petunjuk Allah. Sebab itu janganlah mulut-mulut di kalangan kita ni tak tahu apa Ustaz, tak tahu nak buat apa lah, tak tahu lah. Tak jadi lah budak tu Ustaz, tak tahu lah. Tengoklah kalau tak jadi juga jangan ke bumi ya. Janganlah macam tu. Hidayah milik Allah ni kadang kita bukan tahu.
Kadang mak pak ni letih lah, macam-macam dengan doanya, hantar masuk kursus motivasi lah apa, tak jadi-jadi. Rupa lepas mak pak meninggal baru jadi, baru berubah. Ataupun lepas dia kena Covid, insaf. Covid pula stage 3-4, yang doktor kata itulah macam itulah gayanya. Sekali hidup survive, boleh hidup lagi. Sejak daripada itu tak lekang dengan surau, tak lekang dengan masjid. Ini hidayah. Ada orang cukup dengan ceramah tak sampai setengah jam insaf dah. Ada, kadang saya pernah buat ceramah, tak ada 15 minit menangis lah. Saya fikir-fikir aku buat kelakar, saya dia menangis. Tak sungguh ni. Habis-habis ceramah dia Allah, dia peluk saya. Ni cerita sebelum Covid lah. Dia peluk saya, dia kata, Ustaz saya insaf betul. Dalam hati saya, kau ni perli ke apa ni? Saya tak ada langsung buat orang menangis, dia yang seorang-seorang menangis. Rupa dalam banyak-banyak yang saya cakap, walau dalam orang lain gelak, bagi dia serius benda tu. Dan dia terasa sangat-sangat. Dan dia kata seolah-olah macam ustaz dah tampar pipi saya supaya insaf. Mak saya dah meninggal, pak saya dah meninggal, hari ni baru saya sedar malam ni. Ya Allah. Hidayah milik Allah. Kita ni Allah Ta'ala suruh dakwah ya. Orang masjid, orang surau, jangan cepat putus asa sangat. Kadang kita buat program, jemaah tak ramai, apa nak buat? Musim bola, panggil lah penceramah sedap mana pun, banyak tu je lah orangnya. Bantai pula, dia kata, maaf lah ustaz ya, penduduk sini iman lemah. Kau bantai penduduk sini, habis kau orang mana? Saya orang luar. Dijemput jadi AJK sini, pandai lah. Baru tahun semalam pindah pun. Penduduk sini semua tak ada iman. Kau laju sangat menuduh orang, tak boleh. Hidayah milik Allah. Kita ni buat kerja ha. Ni pacak kamera-kamera ni semua ni ikhtiar, usaha kita. Tak cukup dengan orang di sini, nak juga orang luar pun dapat ilmu. Tu je yang kita nak. Maka disebabkan oleh kematian orang-orang tersayang yang dikenali sebagai Amul Huzni ataupun tahun kesedihan, maka Allah seolah-olah nak bawa Nabi, nak pujuk hati Nabi. Mai sini. Kita jalan-jalan, makan angin sekejap, jom. Relax. Sebab Nabi dah lah kehilangan orang tersayang. Kena hentam, kena kecam, kena kutuk, macam-macam kena. Siapa lagi yang boleh memujuk hati yang lara ini? Allah. Di waktu malam. Baik itu manusia, di siang hari kita sudah kepenatan dan keletihan dengan pelbagai ragam rupa dan senario manusia berbagai muka. Depan kita begini, belakang kita begini, kita letih melayan semua. Maka marilah di malam hari, tak kala semua orang sedang lena dan tidur, bangun, basuh muka atau berwudu, bentang sejadah, Allahu Akbar, tadah tangan doa pada Allah, minta pada Allah, mengadu dan bermanja-manjalah dengan Allah di malam hari. Itulah terapi yang sebenar. Sejak daripada Covid hari itu, kadar manusia yang mengalami masalah gangguan mental meningkat saban tahun. Di Malaysia kita ni tuan-tuan ya, tahap orang yang kena gangguan mental bukannya sikit-sikit. Dulu setiap 11 orang seorang. Sekarang tuan-tuan, setiap 8 orang seorang. Maknanya dalam surau ni ada tak? Ada tak dalam surau ni? Nak anggur, risau. Nak geling, takut ada. Kan? Kalau ikutkan tu, ada. Dan kalau ikutkan tu, ada. Maka kita macam mana kita nak memujuk hati kita supaya jangan jadi, tak naklah sampai jadi sewil, tak nak. Dia otak manusia ni, macam mana dia tension pun, dia ada tahap-tahap dia. Ada kajian menyebutkan manusia yang cerdik ataupun standard otak manusia ni 146. Dia punya bit kelajuan dia 146. Kalau macam orang cerdik-cerdik macam Albert Einstein ke Imam Syafi'i ke tu, mungkin boleh sampai 164 ke 170 kelajuan otak dia, laju. Dia kalau iklan susu neuron berhubung,
Dia cepat. Kan ada orang kan lambat. Sini ke sini, lamanya minggu depan baru sampai. Itu yang kadang kita cerita, dia gelak minggu depan. Dia lambat, lambat pick up, lambat. Lama kan. Macam ni orang cerdik jenis ni banyak dia 164. Tapi ada tak orang sampai 200? 200 ada tak? 200? Ada tak? Agak rasa-rasa ada tak? 200. 164 tu pun dah kira genius ada tu. 200 ada tak? Ada? Dipanggil unmeasurable intelligence ataupun unmeasurable genius. Melayu. Sewil. Apa maksudnya? Orang cerdik mudah jadi gila. Orang bodoh payah gila. Kau nak gila apa? Kau dah bodoh cukup lah. Bodoh pun nak, gila pun nak. Relax lah. Satu cukup. Maknanya orang hak cerdik, hak kuat memikir ni, tak kena gaya, sewil. Tuan-tuan tengok banyak orang hak yang mengalami masalah ni. Hak sekolah ke tak sekolah? Yang sekolah lah. Dan terlalu memikir sangat, tension tak boleh. Manusia dia ada limit. Dia ada hak dia. Jangan fikir semua benda. Macam mana ustaz kita nak jemaah ni cakap macam ni, yang ni cakap macam ni, macam mana kita nak puaskan hati semua orang? Gila. Mana boleh? Sampai kesudah tak buat. Kita bercadang nak buat tu, jemaah tak payahlah itu ni. Sampai kesudah tak boleh. Maka dalam peristiwa ini mengajar kita bahawa kita tak akan mampu puaskan hati semua orang, melainkan bawa hati bertenang, mengadulah pada Allah, macam peristiwa Isra' Mi'raj. Baik itu Nabi kita dibawa bertemu dengan senior-senior yang lama-lama, yang berpengalaman semua. Bertujuannya apa? Sebagai nak bagi semangat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia berasa down tu, dia berasa lemah dah masa tu. Dia berasa dia dah agak seperti dah menurun semangat tu. Maka Allah bawa Nabi kita jumpa dengan orang yang senasib dengan Nabi kita. Malah bukan senasib ni, ada yang lebih teruk daripada Nabi kita. Dia punya dugaan umat dia kena kat dia lagi teruk. Macam tuan-tuan lah, apa perasaan kalau dijemput masuk ke dalam satu majlis, yang mana majlis itu adalah menghimpunkan semua orang-orang yang macam tuan-tuan. Contoh, kita ada masalah dalam perniagaan, niaga tak jalan, tak apa nak laku, produk makan sendiri. Dah jual tak laku, makan sendiri je lah. Apa aku nak buat ni, down. Mak mentua, mak menakan semua mutu. Nak berniaga lah ni, semangat. Mana? Tertekan tu. Kan? Kita dulu duduk riuh kat Facebook kan. Ni buat berniaga. Orang komen lah, tak payah sembang abang kau pun. Macam nak tutup Facebook pun rasa macam nak telefon Mark Zuckerberg, tolong tutup aku punya Facebook. Aku geram betul. Sekali tuan-tuan dapat masuk dalam satu majlis, yang dalam majlis tu menghimpunkan semua orang yang ada masalah sama dengan tuan-tuan. Apa perasaan? Ramai lagi. Aku ingat aku seorang lah. Orang penuh dewan. Ramai lagi yang macam aku. Relax lah. Dia berasa tenang. Dia rasa kembali. Tak dengar ceramah lagi. Penceramah tak sampai lagi. Tak sampai lagi penceramah tu. Hak nak bagi motivasi tu tak sampai lagi. Baru jumpa dengan orang tu, orang ni sembang-sembang macam mana? Saya sikit lagi nak terjun jambatan lah. Teruk lah. Habis hutang juta. Kau tahu tak aku punya hutang no. Kau tak hutang? Adalah 200 dengan mak mentua. 200 tak ada benda lah kau. Buat muka monyok macam aku. Kau tahu tak, aku dah sampai nak blacklist dah, tahu tak. Dah bank pun dah itu ini dah cari dah. Aku dah tak rasa tak ada hidup dah ni. Ya ke? Kau ni relax lah. Belum dengar penceramah lagi, baru bersembang-sembang dengan orang yang senasib. Semangat. Betul tak? Sebab kita ni manusia ni makhluk sosial, makhluk berkawan. Orang yang rajin berkawan dengan orang, dia susah nak stres. Pasal dia baru nak stres, dia teringat kawan dia lagi teruk daripada dia. Aku relax lah. Jenis tak berkawan dengan orang, duduk rumah mengadap Netflix, itu tanda-tanda. Nak tension, nak bengong seorang, itu tanda-tanda ada.
Baik tu Nabi kita, Allah tak biarkan Nabi sendirian. Meh sini. Meh kau jumpa dengan kau punya senior-senior. Kau bersembang dengan dia orang ni. Lagi teruk dia orang punya perjuangan yang dia orang pernah lalui dulu. Apa lagi selepas daripada itu? Kita rasa nak bagi laluan pada azan isyak ke macam mana? Terus boleh semua. Malam esok azan lah ya. Esok azan. Okey, sambung. Jadi oleh kerana itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila naik saja ke tingkat-tingkat langit yang berlapis-lapis itu, antaranya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Apa pelajaran baginda Nabi kita dapat bertemu dengan Nabi Adam? Banyak sekali. Antaranya tidak terpedaya dengan tipu daya syaitan. Tidak terpedaya dengan tipu daya syaitan maupun iblis. Iblis telah pun berjaya menggelincirkan Nabi Adam dan Hawa terkeluar daripada nikmat syurga hanya dengan tipu saja. Bukannya bunuh, bukannya kerat leher, tak, tipu. Scam. Faham scam? Dia scam saja. Kalau Nabi lain memang ada umat dia marah sangat sampai gergaji. Dia gergaji, dia potong kepala Nabi dia buat macam-macam lah. Tapi Nabi Adam tak. Nabi Adam kena scam dia kena tipu kena manipulate macam-macam lah kena. Tapi kita yang paling kita boleh belajar sekali adalah Nabi Adam alaihissalam bukanlah seorang Nabi yang tuan-tuan janganlah beranggapan Ustaz Nabi Adam ni mudah sangat. Takkan tak kenal syaitan iblis. Kita cakap senang lah. Itu Nabi Adam kot, bukan Haji Adam. Nabi Adam ni kalau kita di tempat Nabi Adam pun saya ingat goyang tu. Nabi Adam masa iblis mari kat dia, pujuk dia supaya makan buah larangan tu dengan jaminan apa dia? Khalidan. Apa makna khalidan? Kekal. Manusia kan bab kekal ni kan lemah. Bab kekal, manusia ni dia lemah sikit bab kekal ni. Anda ingin kekal cantik dan rupawan seperti umur 16 tahun? Gunakanlah produk ini. Oh, makcik yang dah 61 tu pun 61 jadi 16. Oi, teringinlah cik. Oi, no. Kekal muda. Orang lelaki, apa? Anda ingin kekalkan jawatan tanpa dirampas mana-mana pihak? No. Dia mesti nak. Siapa nak kekal jawatan? Mesti nak. Pandai. Iblis dia tahu laki-laki ni dia ada lemahnya di mana, perempuan ada lemahnya di mana. Maka modal dia kekal. Tapi Nabi Adam kuat tu. Tak senang dipatah tu. Dia tak kemakan sikit pun. Tapi Allah rakamkan dalam Quran surah apa? Al-A'raf ke apa? Yang dia sebut apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Hei Adam dan Hawa, aku ni, kata iblis, bukan aku penceramah ni, aku, kata iblis, bersumpah depan kalian berdua ni, yang statement yang aku cakap tadi ni, yang aku duk pujuk korang ni, aku bersumpah wallahi, demi Allah. Kita ni mainkan sumpah-sumpah ni lemah kat kita. Tambah pula junjung Quran. Habislah. Wallahi, takkanlah saya tipu. Wallah, demi Allah. Nak dia buat sumpah laknat pula lagi apa? Oh, lagi dahsyat. Kita akan lemah. Walau tak tahulah betul ke tak. Dia pakai wallahi. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan semua, bersumpah atas nama Allah ini iblis dah lama buat. Iblis dah lama buat perangai itu. Bukannya baru-baru ni je. Baru ni. Taklah. Maksudnya bila dah kejadian manusia ni lah kan. Dan ayat hujung
Inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku ini, Iblis itulah. Kena ulang banyak kali sikit. Iblis. Ingat baju hijau ni pula. Di kalangan tuan penasihat 20%. Dia kata aku ni penasihat sebenarnya. Atau bahasanya macam ni lah, aku nak menasihatkan korang. Wallahi lagi. Dah lah dia bersumpah wallahi, lepas tu dia mengaku siap. Dia tu penasihat. Macam kita kan, kita kadang ada masalah, orang tengah ada masalah ni, lepas tu jangan salah orang. Jumpa salah orang, salahlah yang dapat tu. Aku bukan apa, sian tengok kau monyok tinggal kau cari perempuan lain. Handsome kot kau ni. Aku dulu masa kenal kau, aku ingat kau ni Tom Cruise kau tahu. Dah lama kenal baru tahu Tom and Jerry. Aduh. Muka kau handsome, kau di package ada. Lagi mau layan bini kau. Bini kau tu dah masak tak pandai. Renovate dapur kat 200,000. Makan luar juga sudahnya. Tinggal je. Aku nasihat je. Aku nasihatkan je. Aku tak mau tengok kawan aku muka macam ni lagi. Aku nasihatkan, kau tinggal je dia. Iblis dah lama pakai ayat tu. Nasihat. Kawan yang bagus patut mengharmonikan lah. Patut bagi nasihat supaya jadi lagi elok. Ini pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak? Kuat mengangguk tu macam ramai. Itulah dia. Maka pelajaran boleh kita ambil daripada apa yang berlaku pada Nabi Adam, yang juga iktibar buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sesekali kena scam dengan syaitan. Syaitan ni pandai. Baik itu dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Ayat kita selalu baca apa? Salah satu daripada perangai syaitan ni adalah yuwaswisu fi sudurin nas. Dia akan cuba untuk mewaswaskan dalam hati kita. Dia buat kita jadi ragu-ragu. Dia buat kita rasa macam ada benda yang tak kena apa yang kita buat, khususnya dalam bab-bab ibadah. Khususnya dalam bab apa? Dalam bab ibadah. Maaflah tuan-tuan, kadang kita pernah jumpa ada hamba Allah tu, dia punya mandi wajib kat sejam. Mandi wajib saja sejam. Apa cerita ni? Mandi wajib sejam. Siapa yang duduk bilik hotel dengan dia, rezeki. Faham tak? Maknanya kawan tu masuk je toilet, berarti kita tahun depan mandi. Pernah jumpa tak orang macam tu? Entah apa dia buat, kita tak tahu. Lama sungguh. Ketiak bau juga. Tak ingat lama sangat, ingat wangi. Sama bau. Mandi wajib apa sampai sejam ni? Rupanya antara kes-kes yang pernah kita jumpa, disebabkan pemahaman dia itu. Dikatakan mandi wajib ni meratakan air ke seluruh badanlah dia buat. Ni dalam celah kuku pun disiram air. Kelopak mata. Kau ingat air mur? Ni lubang hidung, dia masuk ke paip. Patut dia suruh teh relax. Dah biasa air duduk lalu. Lubang telinga. Apa benda ni? Panjanglah cerita. Sebab itu ulama kata kebanyakan orang yang wah-wah ni banyaknya orang-orang bodoh. Bukan saya kata, ulama kata. Kalau dia jenis orang yang menuntut ilmu, dia tahu konsep mandi wajib, berwuduk yang sebenarnya macam mana, takkan sampai jadi macam tu. Ambil semayang, basuh tangan kanan 6 kali. Satu badan siap macam orang baru lepas keluar pada banjir. Lencun tu. Kau ambil wuduk ke mandi, kau terjun kolah apa? Oh, jadi macam tu. Dia wah-wah. Tu tak cerita bab semayang lagi. Bab semayang, Fatihah saja ulang berapa kali. walau
Oh. Kita yang semayang sebelah dia senak rasa. Ni cerita, ni kisah benar sebenarnya ni. Ada hamba Allah tu, dia kalau dia jadi makmum macam tu lah. Dia rasa dia tak cukup sampai. Tapi kalau dia jadi imam, okey. Kalau dia yang jadi imam, okey. Ada tak jemaah yang risau masa mula-mula dia nak jadi tu? Weh, tu sokong tak. Kita tengok dulu, kita try. Dia naik mamat tu, dia naik jadi imam, okey. Peliknya. Pasal apa masa dia semayang seorang dia jadi agaknya kalau dah imam dah nanti kena kutuk lah. Seorang-seorang bantai lagi tak rukuk kan. Mungkinlah kot. Dia kalau tuan-tuan tengok, pasal apa kadang ada manusia yang sampai tahap syaitan ni nak mewah-wahkan dia, tujuannya apa? Syaitan nak bagi kita rasa letih, jenuh dan payahnya ibadah ni. Tu lengkap nak semayang lagi, berurat keluar macam Fatihah je pun. Tu baru rakaat pertama. Dan ini baru satu semayang, ada 4 lagi semayang kau hari ni. Larat macam ni. Dah tak payah semayang. Dia nak macam tu. Dia nak kita lah kali tak payah semayang lah macam ni. Payah semayang. Bukannya payah, engkau yang buat payah. Itu dalam hadis kan Nabi sebut, inna dina yusrun wala yushaddadina ahadun illa ghalabah. Nabi kata agama itu mudah dan jangan buat payah kecuali engkau yang letih nanti. Contoh, luar cerita semayang, apa dia? Pergi restoran, kedai makan, terpampang halal jakim, tahu tak? Jakimnya logo halal besar tu kecil sikit pada kepala anak dia logo tu. Boleh dia tanya, yang tukang masak tu semayang tak? Yang tukang semayang tu yang tukang masak tu dia semayang tak? Tu tak pastilah pula. Tak adalah pula logo sudah semayang. Tak adalah pula. Tak boleh. Kalau dia punya dia tak semayang, kita makan kedai dia, makanan masuk dalam perut, masuk membentuk jiwa, jadi pemalas semayang, keturunan semua malas semayang. Padahal minum air suam je pun. Apa sampai ke situ? Jangan buat payah, relax. Benda dah nampak settle, tak payah nak memayah-mayahkan. Itu cerita dia. Cukup tuan-tuan, panjang pula kita ni. Baru Nabi Adam, ada 24 Nabi lagi, ramai ni. Tak ada tak semua pun. Lagi apa lagi? Nabi-Nabi Allah yang Nabi kita dipertemukan dengan tujuan balik belajar sesuatu. Termasuklah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini adalah seorang Nabi Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sendiri akui, ini manusia separuh kehansaman manusia seluruh alam. Itu pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau dalam dunia ni, tuan-tuan himpunkanlah manusia handsome-handsome dalam dunia. Siapa? Johnny Depp, lagi Tom Cruise, siapa lagi? Tobey Maguire, siapa lagi? Andrew Garfield. Tuan-tuan tak kenal ke? Apa tuan-tuan ni? Takkan saya seorang je tengok drama. Kantoi sudah. Siapa lagi yang handsome? Siapa? Aaron Aziz. Pantai lah masuk lah. Siapa lagi? Ali Shukri. Siapa lagi? Ilyas Ismail. Itu semua orang tahu. La ilaha illallah. Yang tu mana sebut tu tak payahlah masuk senarai. Itu dah memang diakui pun. Diakui perasan. Jadi Nabi Yusuf ni, kalau dalam dunia ni himpun handsome tu, separuh handsome tu ada kat Nabi Yusuf. Maknanya handsome sungguh. Walaupun adalah pendapat-pendapat mengatakan segaknya Nabi Yusuf alaihissalam ini, hinggakan kalau ada orang yang muka pecah rumah duduk sebelah Nabi Yusuf dengan orang tu pun nampak handsome. Maknanya apa, tempias? Tempias kehandsomean tu pergi ke kawan sebelah tu. Sampai orang kata, ramainya handsome. Mana ramai, seorang tu je handsome. Kawan tu menumpang macam tu lah Nabi Yusuf AS. Tapi sebenarnya
soal rupa parah fizikal itu memang anugerah Allah lah. Tapi yang kita nak belajar daripada Nabi Yusuf untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemaafnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni seorang nabi yang dalam hidup apa benda yang dia tak kena? Apa benda yang dia tak kena? Difitnah dalam keluarga. Dia kan konflik dalam keluarga, adik-beradik meluat dengan dia, adik-beradik jealous dengan dia, benci dengan dia, menyampah. Berbulu bapak baik sangat dengan dia. Untunglah bapak sayang kau seorang. Kita dalam hidup, khususnya dalam berkeluarga, akan rasa tertekan kalau dibenci oleh adik-beradik sendiri. Pasal kita ni hujung pangkal cerita back to family kan, balik pada keluarga. Habis dah keluarga adik-beradik sendiri benci menyampah, macam mana? Kalau adik-beradik lain sembang dalam grup, riuh menyambung-nyambung ayat, kita baru tegur, sunyi. Tak ada siapa nak tolong sambung ayat kita tu. Kita kan salam subuh semua adik-beradikku, moga hari ni lebih baik pada semalam semua. Sunyi. Tak ada siapa yang tolong sambung. Waalaikumsalam, apa khabar, raya nanti balik tak balik. Tak ada. Tension tu. Tapi macam mana Nabi Yusuf ni, dahlah adik-beradiknya benci, bukan sekat benci ya, cobaan bunuh. Mau tak bunuhnya tuan-tuan, dilempar masuk dalam perigi. Tengoklah arwah adik Rayyan tu di Maghribi tu, tu terjatuh, jatuh dalam perigi dalam tu, jatuh dalam lubang. Memang cubaan bunuh lah tu. Cuma tak gamak lah nak tikam, nak penggal kepala, tak gamak, kecil lagi. Biar je lah dia duduk dalam perigi tu, ujung-ujung mati ke. Biarlah, biar mati terseksa sikit. Jahat tu, jahat adik-beradik macam tu. Tapi pendek cerita, hujung-hujung Nabi Yusuf pegang jawatan paling tinggi dalam kerajaan. Yang masa tu dia boleh arahkan pegawai semua, tangkap adik-beradik dia semua ni, masuk penjara. Padan muka, dulu buat kat aku. Dah, Nabi Yusuf dia memaafkan semua adik-beradik dia. Maka daripada situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar masa dalam peristiwa apa? Siapa ingat peristiwa apa yang Nabi memaafkan secara terbuka pada semua sekali? Fatahu Mekah. Fatahu Mekah. Sebab masa Fatahu Mekah tu Nabi dan juga para sahabat tentera Islam daripada Madinah masuk ke Mekah. Orang Mekah dah kejut dah, takut dah, habislah gitu, habis Muhammad, habislah. Dah. Nabi masuk in peace, dengan tenang, dengan aman, tak ada nak gaduh-gaduh, tak ada. Dan dia orang pun takut. Dan dia orang pun pada waktu itu semuanya Nabi tanya, apa pandangan kalian semua tentang aku semua? Kata mereka, wahai Muhammad, engkau lah anak yang mulia, engkau lah anak nakal yang baik. Memang berani cari pasal ni, tentera ni beribu-ribu malaikat pula apa, tentera duk tunggu belakang ni. Wahai Muhammad, engkau lah orang yang baik, engkau lah manusia pemurah. Macam tu. Maksud Nabi Yusuf pun sama, adik-beradik dia. Wahai adik, adinda kami baiknya, dah lah handsome, baguslah, engkau daripada kecil kami sayang pula. Kalau kita lah bukan Nabi Yusuf lah, kalau kita di tempat Nabi Yusuf, muntah 2 besen muntah. Dulu dah. Nabi Yusuf nak mengajarkan bahawa dunia sementara. Kau benci macam mana pun hujung pangkat, dia tetap darah daging kau. Mungkin kau dah mati nanti, anak-anak kau nanti dia yang bela. Buat apa nak bergaduh-gaduh? Sudahlah, benda boleh bergaduh, buat apa bincang? Benda boleh bincang, buat apa bergaduh? Terbalik pula. Benda boleh bincang, buat apa bergaduh? Bincang elok. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Selain daripada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Tapi menarik, masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa, mula-mula Nabi kita dia perasan sosok tubuh laki-laki, kulit hitam manis, kurus, tinggi, rambut lurus. Siapa gerangan dia? Itulah dia, Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa alaihissalam pada langit yang ke-6, Nabi Musa, ni kisah semua tahulah.
yang Nabi Musa tanya dapat apa yang Allah Ta'ala titah perintahkan. Nabi kita kata dapat perintah semayang 50 waktu. Nabi Musa kata naik jumpa Allah, mintalah diskaun, minta kurang, minta ejah lah kurang. 50 banyak sangat. Bani Israel badan nala besar, buat piramid semua, pemalas. Kau punya umat badan kecil-kecil 50, tak kurang. Nabi kita memang dengar arahan tu, memang dengar arahan. Dia naik tu memang Nabi kita minta kurang, turun. Berapa dapat? 45. Minta lagi, banyak tu 45. Naik lagi, turun. Berapa? 40. Naik lagi, naik, turun. Berapa? 35. Banyak, naik lagi. Sampai berapa kali tuan-tuan? Naik turun Nabi kita? 9 kali. 9 kali. Ulama bincang, kenapa Allah Ta'ala ini tidak bagilah diskaun tu secara lamsam terus lah. 5 cukup. Tak payah Nabi gitu naik turun. Apa sebab? Bukanlah kita nak kata Tuhan nak meragging Nabi kita, nak membuli Nabi kita, bukan. Tapi apa mesej di sebalik itu? Rupanya kata ulama, Allah Ta'ala memang suka hamba dia jenis banyak kali minta benda sama. Allah suka. Allah suka. Benda sama pun sama lah. Apa kau mau? Boleh, bagi. Esok mari. Semalam kan dah minta, nak lagi? Boleh, bagi. Tuhan suka. Syarat minta tanpa jemu. Doa Covid kat 2 tahun dah. Kurang ke bertambah? Kan? Lepas tu macam mana? Nak tukar doa ke macam mana? Teruskan. Baru 2 tahun, bukan 9 tahun. Nabi kita tuan-tuan 9 kali naik turun. Tidak, kali ketiga pun mesti dah rasa macam malu kot, minta benda sama. Yang minta kurang pun Nabi tak kalah malas mayang. Bukan. Allah memang suka hamba dia minta walau benda sama. Tuan-tuan doa Rabbana Atina kan daripada kecil, doa tu je pun tak apa, ulang. Tuhan suka minta benda sama. Yang Tuhan tak suka, kau tengah masalah belagak tak nak minta, tu Tuhan marah. Beza dengan kita manusia. Kita sama manusia, mari orang muka sama, ayat sama, minta benda sama. Dia ada menyampah juga. Baru nak makan bihun sup, Assalamualaikum Haji, untuk sumbangan semoga Pak Haji berbahagia hidup dunia Pak Haji. Hai, aku bihun pun tak sampai tekak lagi kau dah. Ambil. Ambil. Kau tak sekolah ke apa? Aduh. Kita pun baru selesai habis makan bihun dah. Baru lap. Assalamualaikum Pak Haji. Kau lagi. Ingat segini sumbangan. Tadi kan dah bagi tadi tu sikit sangat. Nak lagi sikit. Tu baru 2 kali kita dah rasa lain dah. Allah Ta'ala, bukan kita saja, satu dunia berdoa. Allah Maha Kaya. Mintalah pada Allah tanpa jemu. Allah Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Mengampun. Yang kita sibuk dengan Yang Maha. Ini pelik. Baik itu tuan-tuan semua, ini pelajaran daripada Nabi Musa AS. Kita jangan pernah jemu dalam hidup. Malah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kalau ikutkan dengan Nabi Musa, dia ada banyak chemistry. Dia ada banyak chemistry sikitlah. Nabi Musa kan gembala kambing, kan ada tongkat, gembala kambing. Nabi Muhammad SAW pun pernah gembala kambing, pernah. Dia ada banyak chemistry sikit. Tu yang kadang kalau dia orang sembang tu dia macam dia rancak sikit tu. Dia banyak chemistry banyak. Dan pernah Nabi Muhammad SAW pernah satu ketika, ini ada satu riwayat, ada satu cerita yang mana Nabi kita pernah dipertikaikan bahawa Nabi tidak telus dalam pembahagian harta rampasan perang. Kan perang, bila habis perang kan Nabi akan bahagi-bahagikan
Bahasa kita hari ni apa, macam allowance ke, bonus ke, macam tu lah. Tapi ikut grade lah. Yang jusa A, jusa B, C, grade 48, grade 44, sampailah kerani semua. Dia adalah ikut dia punya ni lah. Nabi akan bahagi-bahagi. Cuma pembahagian Nabi pernah satu ketika tak dipersetujui oleh segelintir. Dia tak puas hati. Maka dia tak puas hati. Kenapa dia dapat banyak ni? Masih sikit. Dia seolah dia tak puas hati. Maka ketidakpuashatian dia tu viral. Heboh sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW. Kan? Orang tu dia kata apa? Wallahi inna hazihil qismah ma'uddila fiha. Ini punya pembahagian tak adil. Demi Tuhan, ini tak adil. Dia kata macam tu. Bila sampai ke pengetahuan Nabi, maka Nabi SAW pun bersabda, "Faman ya'dilu idza lam ya'dilullah wa rasuluh." Nabi kata, kalau Allah dan Rasul tak berlaku adil, siapa lagi yang adil atas muka bumi ni? Nabi marah taklah. Cuma di hujungnya Nabi menyebutkan rahmat Allah, kasih sayang Allah untuk Nabi Musa alaihissalam. Ni pelik Tiba pula sebut Nabi Musa. Cerita Nabi sedang respon pada orang yang tak puas hati pembahagian harta rampasan perang tu. Tiba Nabi kata, semoga Allah merahmati pada Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan rasa sebab apa? Kenapa Nabi kita tak sebut semoga Allah merahmati Nabi Yusuf alaihissalam ke, merahmati Nabi Isa ke, merahmati Nabi Adam ke? Kenapa Nabi Musa? Persoalan ini kita tinggalkan dan insya-Allah kita akan sambung pada ceramah tahun depan pula lah. Ke macam mana tuan-tuan? Ke nak habis? Kalau ikutkan masa dah habis ni ke macam mana? Sikitlah tu test market namanya. Ni kalau wayang bakar panggung ni cerita tak habis. Bakar panggung macam ni. Baik tak payah cerita lah, cerita sekat-sekerat. Ceritanya apa? Rupa-rupanya Nabi Musa alaihissalam yang menjadi kagum sangat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kerana baginda Nabi Musa pernah dituduh mempunyai penyakit pada kemaluan dia, penyakit kelamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh tak berlaku adil. Okey lah. Nabi Musa dituduh ada masalah penyakit pada kemaluan dia, penyakit kelamin. Bagi tuan-tuan lah, mana kes lagi berat dan memalukan? Cerita dalam seluar ke mana? Mesti lah. Kau tak puas hati dengan aku, benda dalam seluar aku kenapa kau masuk campur? Kau ingat aku tak tahu dia punya tu malam tu aku dah nampak. Tu dia pun heboh ke orang. Nabi Musa ini dengan Bani Israel, tuan-tuan pun pernah dengar aku kisah Bani Israel ni, dia orang ni jenis suka mandi telanjang. Mandi telanjang satu hal dah. Secara ramai-ramai. Aku tengok yang kau tengok yang aku. Kita serupa, apa nak malu. Cuma dalam ramai-ramai puak-puak Bani Israel ni, dia di dunia ni memang ada pantai-pantai yang dilarang untuk berpakaian, memang ada. Tak payah sebut lah tuan-tuan, kan Google pula cari pula musim-musim Covid kena Omicron pada muka. Dia memang ada dalam dunia ni tempat-tempat yang dilarang berpakaian, tak boleh, haram. Siapa pakai, tanggalkan di situ, baru boleh masuk ke pantai tu. Memang ada. Bani Israel dia orang memang jenis macam tu. Dia suka mandi dengan open air semua macam tu, lapang semua, macam sauna. Tuan-tuan pernah pergi hotel mana-mana yang ada sauna? Kita pasal Malaysia bertuala, luar negara mana ada tuala tuan-tuan? Mana ada apa, mana ustaz tahu. Orang cerita itu kena sedap sikit tu. Payahlah banyak kamera ni. Kalau banyak-banyak itu dekat nanti letih. Apa?
Jadi rupanya dia orang ni mandi telanjang mereka. Yang tak join mandi telanjang dengan sekali dengan dia orang, Nabi Musa ya. Nabi Musa. Jadi bila dia tak join mandi sekali, dia seolah left group. Orang buat Bani Israel ni macam menyembang lah sama dia orang. Kau agak lah kan, kenapa Musa tak join kita mandi ya? Aku asal kan, dia punya tu penyakit lepas tu dia malu. Kalau dia punya tu handsome, elok, cantik, mesti dia join. Aku yang mesti penyakitnya. Dan memang heboh benda tu, viral habis lah. Heboh lah orang cakap kata ni ada apa ni, Nabi Allah Musa ni penyakit itu. Takdir Allah Ta'ala, satu hari dia tengah mandi, Nabi Musa tengah mandi seorang lah, tengah mandi seorang. Pakaian ataupun kain basah dia dibawa lari oleh batu. Ada batu tu tempat sidai kain basah tu. Batu tu bawa lari kain basah tu. Batu tu lari wak berlari tu. Nabi Musa kejarlah batu tu. Bila kejar je batu tu, saubi hajar. Batu, aku punya kain lah. Kejar. Tapi masa Nabi Musa duk kejar tu pun adalah kain lain yang menutup. Tapi kain tu pun taklah besar sangat. Lari. Bani Israel hak tengah duk mandi tu, relax, marilah bergoyang semua tu ramai-ramai tu. Nabi Musa lari melintah kawasan tu. Cuma bila dia lintah lari, takdir Allah, kain yang sedikit menutup aurat Nabi Musa terselak sikit, sehingga adalah beberapa orang Bani Israel ternampak Nabi Musa punya. Dan ketika itulah apa kata dia orang, faraahu uryanan ahsana ma khalaqallah. Kawan-kawan, aku baru nampaklah Musa punya, dia punya paling cantik ciptaan Tuhan aku pernah nampak. Kau tahu, lagi handsome dari kita. Ini maknanya Tuhan nak membersihkan fitnah terhadap Nabi Musa alaihissalam. Tuan-tuan pula jangan kata ustaz ni ambil buku cerita mana pula ni. Je tak kalah Nabi Musa. Ini riwayat Abu Hurairah, Nabi sendiri cerita, Rasulullah SAW cerita. Sebab itu kita kalau dalam hidup rasa sedih sangat orang duk fitnah kita, ingat Nabi Musa, benda dalam seluar pun orang fitnah tau, lagi dahsyat, lagi teruk. Maknanya malu. Tapi inilah menjadi semangat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kembali daripada Isra Mi'raj, Nabi kita lagi bertenaga, Nabi kita lebih berwawasan tinggi untuk meneruskan perjuangan kalimah Allah di muka bumi Allah ini. Tuan-tuan, saya kira cukup sekadar ini sajalah sembang-sembang kita malam ini. Mudah-mudahan perkongsian saya malam ini memberikan manfaat. Dan janganlah kita lupa sahabat-sahabat kita di pantai timur yang sedang diuji dengan musibah banjir. Moga Allah permudahkan urusan-urusan mereka, keselamatan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma salimna wa salim dinana wa salim imanana wa salim tauhidana wa salim arzaqana wa salim ajsadana wa salim ikhwanana minal muslimin wa muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Peliharalah sahabat-sahabat kami ya Allah, berikanlah perlindungan kepada rakan-rakan kami yang sedang diuji dengan musibah banjir dan juga musibah-musibah lain ya Allah, seperti wabak penyakit ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pada Engkau lah ya Allah Tuhan tempat kami memohon pertolongan. Panjangkanlah umur kami agar dapat bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak yang kami rindui ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.